Maklumat sahih jenama dipercayai berita perdana edisi Khamis 11 Februari. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. KWSP dalam proses mansuh syarat permohonan air sinar ambil kira maklum balas awam. Perayaan titik pengukuhan sikap hormat menghormati jana kekuatan putuskan rantaian pandemik. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kumpulan wang simpanan pekerja KWSP kini dalam proses memansuhkan syarat kemudahan air sinar. Menteri Keuangan Tengku Datuk Zafrul Tengku Abdul Aziz menerusi satu kenyataan media menjelaskan langkah itu diharap mampu membantu ahli-ahlinya yang terkesan impak pandemik COVID-19. Pemansuhan syarat bagi kemudahan air sinar itu kelak akan membolehkan ahli berumur kurang daripada 55 tahun membuat pengeluaran dari simpanan akaun satu mereka tertakluk kepada baki yang ada. Bagi ahli yang telah memohon air sinar berdasarkan kriteria semasa, permohonan mereka akan diluluskan secara automatik. KWSP turut memaklumkan jumlah pengeluaran serta jadual pembayaran maksimum selama 6 bulan akan kekal. Mengulas pertumbuhan keluaran dalam negara kasa KDNK, Tengku Datuk Seri Zafrul memaklumkan KDNK bagi tahun 2020 dilihat lebih baik berbanding unjuran awal oleh organisasi antarabangsa. Ia meliputi unjuran dana keuangan antarabangsa dan Bank Dunia masing-masing menguncup 5.8%, manakala Bank Pembangunan Asia menguncup 6%. Prestasi itu menunjukkan pelbagai tanda pemulihan ekonomi. Ini termasuk kadar pengangguran lebih rendah dan peningkatan daya saing negara sebagai pengeksport utama rantau ini. Usaha pemulihan ekonomi telah dikenal pasti dan diterapkan dalam perancangan belanjawan 2022. Antaranya keputusan kerajaan meneruskan projek-projek berskala besar seperti ECRL, MRT2 dan LRT3. Dalam masa sama menambah baik dasar modal insan untuk bersedia pada masa depan. Sementara itu, Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin memaklumkan pertumbuhan ekonomi Malaysia menguncup 3.4% pada suku keempat tahun lalu berbanding penurunan 2.6% pada suku ketiga. Prestasi lebih rendah pada suku keempat sebahagian besarnya didorong sekatan pergerakan lebih ketat dan gangguan terhadap bekalan komoditi. Namun ia diimbangi pertumbuhan berterusan permintaan luaran. Jelas beliau hampir ke semua sektor ekonomi mencatat penguncupan. Namun sektor pembuatan meneruskan pertumbuhan positif. Remain positive due mainly to continue robust of E&E production. However, the services sector recorded a larger decrease from restriction on mobility and operating hours. Among the severely affected subsector were food and beverages, accommodation, transportation and storage segment, which posted a double-digit decline. Beliau berkata demikian pada sidang media pengumuman prestasi ekonomi negara suku keempat 2020 secara maya. Mengulas unjuran prestasi ekonomi negara tahun ini, Gubernur Bank Negara Datuk Nur Syamsiah Muhammad Yunus pula menjelaskan pertumbuhan jangka pendek bagi 2021 akan dipengaruhi langkah-langkah pembendungan COVID-19 termasuk pelaksanaan PKP 2.0. Namun kesannya terhadap ekonomi dijangka tidak seburuk tahun lalu. The current MCO is expected to have a smaller impact
compared to last year's MCO. In particular, more industries such as manufacturing and construction are allowed to open. This will ensure continuity in most businesses' operations, and this will support economic activity and household income. Trajektori pertumbuhan diunjur bertambah baik mulai suku kedua dan seterusnya tahun ini. Prospek ekonomi global dan aktiviti perdagangan juga dijangka lebih baik tahun ini selain perkembangan positif vaksin COVID-19. Musim perayaan dalam suasana masyarakat majmuk di Malaysia perlu dimanfaatkan sebagai titik pengukuhan sikap saling hormat menghormati. Perkara itu ditekankan Perdana Menteri hari ini. Menurut Tan Sri Muhyiddin Yassin, suasana perayaan diharap dapat meningkatkan semangat rakyat Malaysia sekaligus memberi kekuatan baru dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19. Kita ikuti ucapan penuh Perdana Menteri sempena sambutan Tahun Baharu Cina kali ini. Salam sejahtera kepada rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Apa khabar semua? Saya doakan saudara dan saudari berada dalam keadaan sihat walafiat. Saya, isteri dan seisi keluarga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina, Kong Hei Fa Choi, khususnya kepada masyarakat Cina di negara kita. Perayaan ini yang akan disambut esok menjadi bukti sikap saling menghormati dalam kalangan rakyat pelbagai kaum dan agama di negara ini. Kita perlu mengekalkan kekuatan ini yang merupakan salah satu teras utama perpaduan negara yang kita cintai ini. Perayaan Tahun Baru Cina pada tahun ini disambut dalam suasana norma baru, memandangkan negara kita masih berdepan dengan penularan wabak COVID-19. Kita faham dalam suasana pandemik ini, rakyat Malaysia daripada pelbagai kaum dan agama menyambut perayaan masing-masing dalam suasana yang agak lebih berhati-hati. Kerajaan juga menetapkan SOP tertentu untuk memastikan saudara dan saudari dapat menyambut perayaan dalam keadaan yang selamat. Dan ini termasuklah sekatan rentas negeri dan daerah yang menyebabkan ramai yang tidak dapat pulang ke kampung halaman atau berjumpa keluarga masing-masing. Sekatan ini dilaksanakan bukan untuk menyekat kebebasan saudara dan saudari, tetapi demi untuk kebaikan bersama bagi melindungi nyawa, terutamanya ahli keluarga kita yang kita sayangi. Ini penting kerana keutamaan kita semua pada masa ini ialah untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dan melindungi nyawa rakyat. Di sebalik kekangan ini, saya percaya sambutan Tahun Baru Cina masih dapat disambut dengan penuh kegembiraan dan kemeriahan. Tradisi makan besar atau reunion dinner yang menjadi amalan masyarakat Cina pada malam sebelum hari pertama perayaan masih dapat diraikan dengan penuh bermakna bersama ahli keluarga. Mengambil kira kepentingan tradisi ini, kerajaan telah pun memberi sedikit kelonggaran, iaitu dengan membenarkan reunion dinner dengan ahli keluarga yang tinggal berdekatan tidak melebihi 15 orang pada malam sebelum Tahun Baru Cina ini. Aktiviti keagamaan di tempat-tempat ibadat masyarakat Cina juga dibenarkan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Yang penting ialah saudara dan saudari terus mengamalkan kawalan kendiri pada setiap masa. Amalkan pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal dan sentiasa membasuh tangan.
Jika ada dalam kalangan ahli keluarga yang terdiri daripada golongan yang berisiko tinggi, lindungilah mereka. Bagi ahli keluarga yang tinggal berjauhan atau pelajar yang terpaksa berada di kampus universiti ataupun college, saudara dan saudari bolehlah memanfaatkan teknologi yang ada pada hari ini dengan membuat panggilan video untuk melepaskan kerinduan terhadap ahli keluarga dan sahabat handai yang jauh di mata. Saya berharap sambutan Tahun Baru Cina pada tahun ini akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan buat seluruh rakyat Malaysia. Jadikanlah perayaan ini sebagai sumber kekayaan budaya dan adat resam rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan agama, serta titik pengukuhan sikap hormat menghormati sesama kita. Saya berharap sambutan Year of the Ox ini akan meningkatkan semangat dan memberi kekuatan baru pada kita dalam meneruskan usaha untuk bersama-sama memutuskan rantaian wabak COVID-19 dan seterusnya memulihkan ekonomi negara. Semoga kita dapat kembali mengecapi kemakmuran bersama. Zenian Kuai Le, kongsi Facai. Sekian, terima kasih pada semua. Sekali lagi, kongsi Facai. Seperti sambutan Hari Raya Aidilfitri dan Deepavali tahun lalu, Tahun Baharu Cina turut disambut dengan prosedur operasi standard SOP COVID-19 yang ketat. Justru Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah mengingatkan orang ramai supaya tidak mengadakan perjumpaan besar-besaran semasa sambutan perayaan ini. Jelas beliau, meskipun situasi COVID-19 di negara ini beransur baik, perjumpaan besar boleh mengakibatkan peningkatan kes. Sebaik-baiknya mereka menyambutnya di rumah bersama ahli keluarga dan paling penting melindungi ahli keluarga yang rentan. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah dalam ucapan sempena Tahun Baharu Cina, baginda pula mengingatkan orang ramai supaya mematuhi nasihat Kementerian Kesihatan semasa negara masih berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sultan Selangor berharap seluruh rakyat kekal tenang dan berwaspada semasa kerajaan berusaha memelihara keselamatan dan kesihatan semua pihak. Istana Alam Shah menerusi hantaran di laman Facebook menyatakan baginda turut mengingatkan rakyat supaya menjauhi kawasan sesak dan sempit di samping sentiasa mengekalkan jarak selamat. Dalam masa sama, menginsafi pengorbanan pihak yang bertungkus lumus untuk menjadikan negara lebih selamat semasa pandemik, terutama petugas barisan hadapan. Sultan Sharafuddin dan Tengku Permaisuri Nur Rashikin turut menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baharu Cina dan mendoakan kesejahteraan serta kebahagiaan kepada semua. Dalam suasana menjelang sambutan Tahun Baharu Cina, rumah ibadat bukan Islam di sekitar Alor Kedah didapati mengamalkan pematuhan SOP dengan sebaik-baiknya. Tinjauan mendapati bukan sahaja di Tokong, malah upacara keagamaan di Kuil turut mematuhi garis panduan ditetapkan. Jelas pengerusi Tokong Dato' Kong seberang Jalan Putra Alor Kuala Bengkuek. Semua keperluan termasuk aplikasi My Sejahtera dan cecair pembasmi kuman disediakan sebelum sesiapa dibenarkan masuk. Pemakaian pelitup muka turut diwajibkan ketika berada dalam Tokong. Kita rumah Tokong banyak terima kasih daripada kerajaan kita boleh bagi kita semayang. Kita ikutlah itu SOP yang kerajaan yang bagi itu. Kita kena jaga-jaga semua bagi untuk ni SOP yang kerajaan tu keluarkan. Sementara itu, pemantau di Kuil Maha Mariaman Bakar Bata Alor mendapati penganut Hindu yang datang turut mematuhi SOP. Pengerusinya M. Subramaniam berkata pihaknya akur dengan pematuhan dan arahan kerajaan membenarkan hanya 30 orang hadir ke kuil. Peraturan satu orang satu-satu
Itu saja, kita ribuan terima kasih kepada kerajaan lah yang bagi yang benar hari ini. Pemantauan juga dilakukan kaki tangan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional bagi memastikan SOP dipatuhi dalam usaha mengelak jangkitan COVID-19. Bermula esok, Institut Memandu dan Pusat Latihan Penerbangan dibenarkan beroperasi dari pukul 7.30 pagi hingga 8.30 malam dengan SOP ketat. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam sidang media memaklumkan keputusan dibuat selepas penilaian risiko dilakukan Jawatankuasa Teknikal Perintah Kawalan Pergerakan PKP bersama agensi terlibat. Bagi Institut Memandu, arahan berkenaan merangkumi perkhidmatan latihan pemanduan, kurikulum pendidikan pemandu 01, 02 dan 03, pra-ujian pemanduan, ujian teori dan praktikal bagi litar serta jalan raya. Antara SOP yang ditetapkan seperti berikut, mewajibkan memakai pelitup muka oleh pengajar dan juga calon ataupun yang belajar memandu tersebutlah, ya. Pihak Institut Memandu perlu memastikan keberadaan calon yang berkaitan untuk slot latihan pengujian sahaja berada di premis Institut Memandu pada satu masa dan tidak dibenarkan menunggu. Manakala bagi Pusat Latihan Penerbangan, kebenaran ini merangkumi pentadbiran di organisasi latihan diluluskan ATO. Pentadbiran latihan berulang yang mandatori bagi menampung operasi penerbangan awam turut dibenarkan untuk juruterbang, jurutera penerbangan, pengawal trafik udara, kru kabin, kaki tangan security dan pengendali bahan berbahaya. Dan perlu terus kekal berada di ATO ataupun Approved Training Organisation. Pelajar perlu mendapatkan surat kebenaran pergerakan bagi merentas negeri dan daerah untuk pergerakan ke ataupun dari ATO. Pergerakan pelatih dari Semenanjung dan Sabah Sarawak adalah tertakluk kepada garis panduan MKN negeri. SOP terperinci boleh dirujuk di laman sesawang Majlis Keselamatan Negara dan kementerian berkaitan. Bermula esok, gimnasium, golf dan permotoran antara beberapa lagi aktiviti sukan bersifat individu dan tanpa sentuhan yang dibenarkan. Bagaimanapun, penggunaan fasiliti sukan dan rekreasi komersial perlu dilakukan menerusi tempahan serta penjadualan. Kaedah hadir secara terus tidak dibenarkan. Setelah membuat penilaian risiko bersama pelbagai-bagai agensi dalam Jawatankuasa Teknikal MKN, kerajaan bersetuju untuk membenarkan aktiviti sukan seperti berikut: jogging, brisk walking, berbasikal dan senaman yang terhad kepada 2 orang dan dilakukan di dalam kawasan kejiranan. Yang kedua, tenis, badminton, pingpong untuk acara perseorangan. Jadi tidak ada persentuhan kerana dalam court mereka berada di kawasan yang jauh antara satu sama lain. Permotoran 2 roda dan 4 roda. Aktiviti bola sepak, bola keranjang, hoki dan sepak takraw boleh dilakukan secara latihan kemahiran kendiri tanpa sentuhan. SOP terperinci bagi kesemua aktiviti itu boleh dirujuk di laman sesawang Kementerian Belia dan Sukan dan Majlis Keselamatan Negara. Selain pihak berkuasa, pematuhan SOP akan dipantau pasukan sukarelawan kementerian iaitu Rakan Muda Sports Bubble Volunteers. Kes sembuh COVID-19 di negara ini telah melebihi 200,000 orang. 3,774 kes sembuh dicatat hari ini, melebihi kes sejangkitan baharu 3,384 kes. Ini sekaligus menyaksikan kes aktif berkurangan sedikit kepada 51,783 orang.
Dan sementara itu, 13 lagi kematian direkodkan hari ini. Manakala 13 daripada 17 kluster baru hari ini adalah berkaitan tempat kerja. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Kerajaan bersetuju program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang bakal bermula penghujung bulan ini akan turut melibatkan pemberian vaksin secara percuma kepada bukan warga negara yang menetap di negara ini. Pengerusi Jawatankuasa Jaminan Akses Vaksin Datuk Seri Dr. Adham Baba dan Khairi Jamaluddin menerusi satu kenyataan bersama memaklumkan perkara berkenaan diputuskan mesyuarat Jemaah Menteri semalam. Bagaimanapun, keutamaan pemberian vaksin kepada warga negara Malaysia terlebih dahulu, manakala maklumat dan jadual untuk warga negara asing akan diumumkan kelak. Sementara itu, dalam laman Twitter beliau, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin mengakui keperluan itu. Ini selari dengan tema program berkenaan iaitu Lindung Diri, Lindung Semua serta pendekatan tiada yang selamat sehingga semua adalah selamat. Keputusan itu turut melibatkan pemegang Kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR. Keputusan turut dibuat selepas mengambil kira layanan sama turut diberikan sebahagian negara luar kepada warga negara Malaysia. Keberkesanan dan keselamatan, itulah dua ciri utama yang dititikberatkan kerajaan sebelum perjanjian pembelian vaksin COVID-19 dengan syarikat pengeluar ditandatangani. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Penyelidikan dan Sokongan Teknikal, Datuk Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim, vaksin keluaran Pfizer-BioNTech mencapai tahap keberkesanan yang tinggi iaitu sehingga 95%. Kajian klinikal turut dijalankan terhadap vaksin bagi memastikan tahap keselamatannya terjamin dan tidak mendatangkan kesan sampingan yang serius. Dari segi paras keselamatan daripada kajian klinikal yang telah dilaksanakan seluruh dunia dan juga daripada pengalaman beberapa negara yang telah pun melaksanakan program vaksin menggunakan vaksin mRNA sama ada di Amerika Utara ataupun di Eropah dan juga di United Kingdom, kita dapati bahawa paras keselamatan vaksin ini adalah pada paras yang tinggi. Maknanya kesan samping yang didapati adalah rendah, ya. Maknanya dia adalah kesan samping yang sederhana dan hanya sementara saja, bersifat sementara. Dia tidak kekal, ya. Jadi itu yang kita pentingkan dari segi keberkesanan dan keselamatan. Datuk Dr. Hisham Shah menjelaskan kesan sampingan serius akibat penggunaan vaksin amat jarang berlaku, tidak seperti yang digembar-gemburkan oleh sesetengah media sosial. Dari segi kesan samping yang serius dan sebagainya, daripada pelaksanaan vaksin mRNA sebagai contohnya di Amerika Utara dan juga di Eropah, kesan samping serius yang kita kata anafilaksis itu adalah amat jarang. Dalam beberapa pesakit dalam jutaan, selepas diberi berapa juta, dia punya kesan samping anafilaksis itu dalam lebih kurang 11, ya, dalam data yang kita perhati. Dan kita sentiasa memantau, melakukan surveillance terhadap kesan samping yang dihidapi oleh penerima vaksin. Dan di Malaysia juga kita akan melaksanakan perkara yang serupa, ya. Kita akan memberi vaksin ini dan kita akan memerhatikan penerima vaksin ini dalam beberapa waktu yang tertentu, dan kita juga meminta mereka memberi feedback atau memberi maklum balas kepada kita sekiranya terdapat apa-apa kesan samping yang dihadapi oleh mereka. Beliau turut menekankan vaksin COVID-19 yang bakal digunakan juga mempunyai kualiti yang tinggi dari sudut pengeluaran atau amalan penghilangan yang baik. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang bermula pada 26 hari bulan ini menyaksikan 80% atau 26.5 juta individu akan menerima suntikan vaksin secara percuma.
Sebagai penghargaan terhadap pengorbanan dan penat lelah petugas barisan hadapan, keluarga bekas pesakit COVID-19 antara pihak dan NGO yang menyumbang pelbagai jenis bantuan di pusat kuarantin dan rawatan di Maibs, Serdang. Bukan sahaja pesakit tempatan, warga negara asing juga menerima manfaat daripada 5,000 bungkusan makanan itu. Wartawan Atika Ismail berpeluang mendekati keluarga tersebut. Pernah dikuarantin selama 7 hari selepas disahkan dijangkiti wabak itu, Khairul Khairiah berdalin 62 tahun terharu dengan layanan diberikan termasuk suami dan 2 anaknya. Diorang layan time pagi minum, makan tengah hari, lagi sekali makan petang. Nurse selalu datang cek semua kan. Berapa kali satu hari, berapa kali dia cek gambar, dapat kawan baru kenal lah. Ada juga kawan India pun ada, Cina pun ada. Borak lah lagi kita nak buat apa kan. Kita semayang-mayang, lepas tu makan. Kalau doktor kena datang, duduklah atas katil masing-masing. Saya kontak Encik Kha untuk saya sumbangkan sushi wak dekat seluruh Maib sekiranya pada patient dengan frontliner untuk bagi macam appreciate lah kerja dia orang. So nak bagi patient happy sebab dia orang makanan benda biasa kan. Nak bagi orang happy, orang seronok. Yang nak menyumbang tu kita seikhlas hati. Kalau apa yang kita buat itu yang kita dapat. Ikhlas, insya-Allah benda akan lebih berkat lah. Sebab yang saya buat ni pun untuk family. Sementara itu, Jawatan Kuasa Penginapan dan Sajian PKRC Maibs, Muhammad U. Asmazi Mat Jusoh berkata pihaknya mengalu-alukan sumbangan dari mana-mana individu namun perlu mematuhi prosedur operasi standard ditetapkan. Maib ni adalah sebuah kawasan larangan. So kita ada pelbagai agensi untuk secure kita punya kawasan lah. Jadi untuk pemberi sumbangan dia kena maklum pada jawatan kuasa sekretariat penginapan dan sajian yang telah dilantik. So jawatan kuasa yang dilantik tu adalah agensi kami sendirilah, JKM lah, yang menguruskan sumbangan lah. Dan sumbangan ni kita hanya terima biasanya bekalan-bekalan makanan ringan lah. Selain itu, PKRC Maibs turut menerima sumbangan 100 kotak air mineral daripada pihak NGO. Sebagai kita kata support lah kebersamaan kita kepada KKM dan juga kita dalam motivasi kepada pesakit-pesakit yang terlibat dengan COVID lah khususnya. Dan juga hari ini umum kita dah doakan ruqyah moga-moga dengan tu ada keberkatan. Dan ini dia bukan ubat air ini bukan ubat tetapi kita berdoakan moga-moga dengan ubat yang diberikan oleh KKM, oleh pihak hospital dan juga air ini ada keberkatannya. Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan proses kesembuhan pesakit insya-Allah. Alright. Oi, beratnya. Okey, sebenarnya di Maibs sering menerima bantuan daripada pelbagai jenis agensi, badan kerajaan, individu yang begitu menghargai pengorbanan petugas barisan hadapan. Bukan saja doktor dan jururawat, tapi sebenarnya pegawai keselamatan di sini, anggota bubu juga menerima bantuan yang disalurkan. Okey, saya nak tersangkat berat sangat ni. Diharapkan tindakan keluarga bekas pesakit dan NGO dapat dicontohi oleh pelbagai pihak lain dalam membantu petugas barisan hadapan melaksanakan tugas mengekang penularan COVID-19. Atika Ismail, Berita RTM.
140,000 petugas Barisan Hadapan Kementerian Kesihatan KKM bakal menerima bayaran sekali beri sebanyak RM500 yang dijadualkan dibayar pada suku pertama tahun ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba menjelaskan pemberian melalui pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia Permai itu merupakan tambahan kepada allowance khas COVID-19 sedia ada. Ia bagi menghargai pengorbanan dan komitmen anggota Barisan Hadapan KKM dalam menangani dan membendung penularan wabak COVID-19. Justru tuntutan bagi pemberian one-off boleh dibuat mulai Februari 2021 ini dan pembayaran adalah mulai 1 Mac 2021. Pemberian one-off ini layak diberikan kepada pegawai yang merupakan anggota Barisan Hadapan yang diarah dan terlibat secara langsung melaksanakan skop tugas dalam rantaian pengurusan wabak COVID-19 seperti mana Surat Keliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia bilangan 2 tahun 2020 bertarikh 16 Mac 2020 dan Surat Edaran Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia pada 21 April 2020. Sehubungan dengan itu, Surat Keliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia akan dikeluarkan bagi menjelaskan pelaksanaan pemberian one-off ini. Beliau menyatakannya selepas mengadakan lawatan ke Hospital Pengajar Universiti Putra Malaysia di Serdang. 60,000 isi rumah orang asli peroleh manfaat pemasangan dekoder MyTV. Perinciannya seketika nanti. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 50 km sejam. Oleh demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama dan kedua di kawasan-kawasan yang berwarna berkenaan, yang mana keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada malam ini. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat, lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan selatan semenanjung, yang mana kami jangkakan keadaan ini boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian sandakan dan pedalaman di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Kapit dan juga Bintulu. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Pada esok pagi pula, Met Malaysia menjangkakan keadaan cuaca adalah baik di hampir ke semua kawasan di Malaysia kecuali hujan di 1-2 tempat masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan kawasan-kawasan di sekitar pesisir pantai Selangor. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum.
Nama Jolo tidak dimasukkan dalam minit mesyuarat Jemaah Menteri pada 8 September 2010 atau dalam sebarang 14 dokumen sokongan Kabinet pada minggu sama walaupun namanya disebut dalam mesyuarat itu. Demikian pendedahan saksi ke-11 bekas Timbalan Ketua Setiausaha Jemaah Menteri Tan Sri Mazidah Abdul Majid dalam perbicaraan kes seleweng dana 1MDB terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak. Dalam catatan mesyuarat itu dinyatakan sumbangan dari putera Abdul Aziz Al Saud kepada 1MDB dan Yayasan 1MDB bakal dilaksana tetapi mesti dirahsiakan. Semalam dalam pernyataan saksinya, Tan Sri Mazidah menyebut mesyuarat itu dipengerusikan Datuk Seri Najib pada 8 September 2010. Datuk Seri Najib berdepan 4 tuduhan salah guna kuasa dan 21 tuduhan pengubahan wang haram melibatkan dana 1MDB berjumlah 2.28 bilion ringgit. Perbicaraan di hadapan Hakim Colin Lawrence Sequeira bersambung minggu depan. Tunjuk perasaan bagi membantah rampasan kuasa di Myanmar masuk hari ke-6. Penunjuk perasaan turun di jalanan selepas Presiden Amerika Syarikat Joe Biden mengumumkan sekatan terhadap pemimpin tentera dan menuntut mereka melepaskan kuasa. Kemarahan berterusan sejak tentera menahan pemimpin NLD Aung San Suu Kyi bersama tokoh kanan lain. Pasukan keselamatan menggunakan gas pemedih mata, meriam air dan peluru getah untuk menyekat kemarahan penunjuk perasaan. Di India, pasukan penyelamat mula menggali terowong bagi membantu mencari mangsa yang masih hilang selepas glasier pecah menyebabkan limpahan air sungai. Mereka bekerja keras membersihkan batu dan lumpur bagi mengeluarkan mangsa yang terperangkap. Sehingga kini 34 mayat mangsa telah ditemukan manakala 170 masih hilang. Pengawal Selia Meksiko memberi persetujuan penggunaan darurat bagi 2 vaksin COVID-19 buatan China iaitu CanSino Biologics dan CoronaVac. Kelulusan itu diumumkan Timbalan Menteri Kesihatan Hugo Lopez-Gatell selepas Meksiko bergelut untuk menangani pandemik berkenaan. Selain 2 vaksin tersebut, Meksiko mengesahkan 3 lagi vaksin iaitu Pfizer, AstraZeneca dan Sputnik V dari Rusia. Ada berita baik untuk peminat dan penggiat arena sukan negara. Ya, apakah berita itu bersama Nazri Fahmi? Silakan. Nazri. Berita baik buat penggiat sektor sukan dan industri sukan tanah air. Liga Malaysia musim 2021 akan bermula pada 5 Mac ini. Terima kasih Fatil dan Fahatul. Untuk perkembangan sukan pada hari ini saya akan mulakan dengan perkembangan sukan tempatan terlebih dahulu. Selepas latihan berpusat pasukan Liga Bola Sepak Malaysia Hoki dan Liga Sepak Takraw dibenarkan bermula pada 15 Februari ini, kini beberapa lagi aktivis sukan khususnya yang bersifat individu serta tanpa sentuhan bagi tujuan kecergasan diri, penjagaan kesihatan individu dan peningkatan kemahiran diri turut dibenarkan. Menerusi satu kenyataan media, Kementerian Belia dan Sukan telah pun membenarkan aktiviti yang dilakukan secara individu dan tidak bersifat bersentuhan seperti jogging, brisk walking, berbasikal dan senaman yang terhad kepada 2 orang dan dilakukan dalam kawasan kejiranan sahaja. Sukan yang dibenarkan seperti tenis, badminton, pingpong, sukan pemotoran 2 roda dan 4 roda, serta gimnasium dan juga sukan golf. Bagi aktiviti kemahiran diri, sukan berpasukan seperti bola sepak, bola keranjang, hoki dan sepak takraw kini boleh dilakukan dengan syarat tanpa sentuhan fizikal. Manakala penggunaan fasiliti sukan dan rekreasi komersial yang melibatkan pusat kecergasan, gimnasium, dewan badminton, gelanggang tenis, pingpong, sepak takraw, padang hoki, bola sepak, futsal, bola keranjang, pusat litar pemotoran dan padang golf hendaklah secara berjadual dan tempahan.
Sehingga kini semua jenis sukan dan aktiviti rekreasi yang melibatkan sentuhan masih tidak dibenarkan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkongsi rasa bangga atas pencapaian jaguar berbasikal trek negara Muhammad Azizul Hasni Awang yang berjaya mengungguli ranking dunia secara pecut individu. Melalui catatan di laman Facebook rasmi beliau, menyifatkan kejayaan itu sebagai satu pencapaian yang cukup membanggakan buat negara. Menurutnya, kejayaan itu melengkapkan diary gemilang arena sukan negara selepas kejayaan Datuk Niko and David memenangi anugerah atlet terungkul sepanjang zaman sukan dunia pada awal bulan ini. Tan Sri Muhyiddin Yassin turut berharap kejayaan itu akan menjadi pembakas semangat Azizul Hasni Awang yang juga digelar The Pocket Rocketman untuk menempa kejayaan pada Sukan Olimpik Tokyo akan datang. Berdasarkan ranking Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI, Azizul Hasni Awang mengumpul 1,600 mata untuk mengungguli kedudukan teratas. Rakan senegara Muhammad Syafidau Syahrul berada di tangga ke-18 dunia. Diikuti Muhammad Fadil Muhammad Zonis ke-103 dan Amar Daniel Masri berada di kedudukan tempat ke-248. Perkembangan bola sepak, keputusan untuk memulakan saingan Liga Malaysia bagi musim 2021 pada bulan Mac ini adalah demi kepentingan kelangsungan aksi domestik. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Football League MFL Datuk Abdul Ghani Hassan, ia dicapai selepas mendapat pandangan dan persetujuan daripada rakan kongsi Liga menerusi mesyuarat dalam talian. Menerusi satu kenyataan media, Datuk Abdul Ghani menjelaskan MFL selaku pengelola Liga M amat memahami kekangan yang akan dihadapi pasukan bertanding, terutamanya persiapan bagi menghadapi musim baharu. Keputusan sepak mula Liga Malaysia pada 5 Mac 2021 adalah langkah terbaik buat masa ini demi memberikan laluan kepada pasukan kebangsaan yang bakal beraksi pada kelaikan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 di samping kelangsungan industri bola sepak domestik selepas mendapat persetujuan daripada ketua-ketua pegawai eksekutif klub. MFL komited untuk menamakan kempen Liga dengan perlawanan penuh semusim. Selain faktor cuti perayaan umum, tarikh-tarikh kejohanan Liga Juara-Juara Asia melibatkan Johor Darul Takzim pada April dan Mei serta kejohanan Piala AFC yang melibatkan Kedah Darul Aman dan Terengganu FC pada Jun turut diambil kira. Sehubungan itu, sukar untuk MFL menunda lagi tarikh sepak mula kerana ia jelas akan menjejaskan perjalanan kalender pertandingan pada musim ini. Beliau juga mengingatkan kepada semua pasukan agar menjalani ujian calitan sebelum memulakan program latihan berpusat pada 15 Februari 2021. Setiap pasukan juga dibenarkan menjalani latihan dan perlawanan persahabatan dengan syarat mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Bagaimanapun, tempoh masa yang singkat bagi mempersiapkan pasukan mengundang kerisauan jurulatih UiTM-FC, Frank Bernhard. Menurutnya, perkara itu bakal memberi impak kepada perancangan pasukan daripada segi perancangan taktikal dan pemilihan keserbasan utama skuad The Lion Troop. It's really difficult, especially because our team is quite new team again. Yeah, we lost a lot of players and had to find a new team. So this is now, compared to the last season, a complete new team. Other teams where they change only 1, 2, 3 players, this is easier because they know each other already. Dalam perkembangan lain, pengurus UiTM-FC Mustaza Ahmad berkata pihaknya ada membuat permohonan kepada MFL dan Majlis Keselamatan Negara MKN berhubung ujian saringan ke atas pemain. Dalam permohonan tersebut, pihaknya meminta agar ujian ke atas pemain dan pegawai dilakukan menggunakan kaedah RTK antigen berbanding RT-PCR. Menurut Mustazah, berdasarkan prosedur operasi standard SOP ditetapkan MFL, setiap pasukan perlu melakukan 3 kali proses ujian saringan ke atas pasukan bagi setiap perlawanan. Ia bakal menelan belanja yang mahal mengambil kira faktor kos ujian RT-PCR yang lebih tinggi berbanding RTK antigen.
ada cadangan daripada pasukan-pasukan juga. Kita cuba merayu supaya kita melaksanakan cara antigen ini, ya, sebab satu murah dan mungkin kita boleh buat lebih kerap lah bagi memastikan pemain-pemain semua selamat lah. Beliau ditemui RTM di UiTM Shah Alam. Sementara itu, mengulas mengenai persiapan menjelang sepak mula Liga pada 5 Mac ini, Mustaza menjelaskan pasukan The Lion Troop telah merangka beberapa perlawanan persahabatan termasuk menentang Kedah, Perak dan Terengganu. Pasukan itu bakal memperkenalkan jersey baru pasukan selewat-lewatnya hujung bulan ini. Baik, masih lagi perkembangan bola sepak tempatan. Kebenaran kerajaan untuk membenarkan pasukan menjalani sesi latihan disambut baik Selangor FC. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. Johan Kamal Hamidun berkata, Selangor FC akan memperkenalkan syarat yang ketat kepada pegawai dan pemain sepanjang sesi latihan, termasuk tidak dibenarkan menerima kunjungan tetamu. Jelas beliau, keputusan itu membolehkan pasukan turun menjalani latihan bersama jurulatih baharu Carsten Neisel tanpa gangguan dengan masa yang semakin suntuk. Kita akan menggunakan konsep home base lah, home base quarantine lah, so bukan centralized. Centralized memang macam saya katakan memang sangat-sangat agak mustahil sebenarnya. Tapi untuk home quarantine, pemain-pemain dan juga pegawai pasukan Selangor 1 dan Selangor 2 akan mengikuti program ini dan mereka dan keluarga mereka akan dilindungi daripada COVID kerana mereka perlu menjalankan COVID test, termasuk keluarga, dan mereka tidak dibenarkan untuk keluar kecuali ke latihan dan juga tak boleh menerima tetamu. Tambah Dr. Johan, sebagai langkah awal pencegahan, pasukan Selangor mengadakan ujian RTK antigen kepada semua pemain dan jurulatih serta pengurusan setiap minggu. Beliau berkata demikian kepada RTM di Shah Alam, Selangor. Untuk itu, sekian sahaja berita sukan pada malam ini. Kembali semula bersama Fahatul dan juga Fatil. Nazri Fahmi, terima kasih. Seorang wanita hampir maut setelah seekor ular memasuki mulutnya ketika sedang tidur. Dia yang terjaga selepas itu berasa tidak selesa kerana seperti ada sesuatu yang bergerak di perutnya. Pemeriksaan X-ray menemukan sesuatu yang pelik di perut wanita itu sebelum doktor menarik keluar ular berkenaan. Di New Orleans, pemain muzik Sharmar Allen mengambil pendekatan unik dengan membasmi penyalahgunaan senjata api dalam kalangan remaja. Caranya, menukarkan pistol yang dimilikinya dengan trumpet. Inisiatif tersebut dijayakan bersama kumpulannya Sharmar Allen and the Underdogs menerusi program My Trumpet is My Weapon. Allen turut memulakan ruangan GoFundMe bagi mendapatkan sumbangan bagi membeli lebih banyak trumpet untuk kegunaan remaja dan kanak-kanak. Seorang wanita Tesika Brown menggunakan sejenis gam untuk melekatkan rambutnya bagi mengikut gaya fashion terkini. Namun lekatannya kekal sejak kira-kira sebulan lalu. Selasa lepas, gadis itu berjaya mengumpul dana $15,000 untuk melakukan pembedahan plastik bagi menyelesaikan masalah rambutnya. Menerusi aplikasi TikTok, Brown dilihat menggunakan glue Gorilla setelah produk yang biasa digunakan kehabisan stok. Walaupun mencuba pelbagai produk dan pelembap untuk menyelesaikan masalah rambutnya, kesemua kaedah itu gagal membuahkan hasil. Nama Hazama dan Elizabeth Tan bukan lagi asing dalam industri seni di negara ini. Dengan kekuatan masing-masing, pertama kali digandingkan bersama, mereka tampil dengan single terbaru berjudul Beku. Lizzy ni dulu saya tahu dia melalui dia pernah cover saya punya lagu Malaikat tu. Dia cover lagu saya kat situ macam kat situ saya dah notice dia punya tone tu. Oh, tone dia bagus. Tone dia satu karakter yang macam bila dengar terus lock. Okey, ni Elizabeth Tan. So, sebelum ni saya tak ada alasan untuk macam mana kita nak
Kan macam mana kita nak collaborate tu, tiba-tiba kalau tiba-tiba Lizzie sendiri yang dah offer saya rasa macam satu peluang yang menarik untuk saya ambil lah. Lepas tu saya proceed untuk duet dengan Lizzie. Bagi Elizabeth Tan, beliau juga teruja dapat bekerjasama dengan Hazama kerana baginya Hazama mempunyai aura tersendiri. I really like Hazama's tone. Suara dia, the tone. It's just, untuk Lizzie Razman unik sangat. Bila korang dengar kat radio, tak payah tengok muka pun dah tahu tu suara Hazama. So, I think it's very special dan that's why I choose Hazama. Hopefully penerimaan lagu ni okey dan hopefully orang suka. Tapi nervous jugalah release ballad setelah lama tak release ballad. Lagu Beku merupakan ciptaan bersama John Jewasingham, Firdaus Rahmat dan Omar K, manakala lirik ditulis Firdaus Rahmat. Baiklah, berita perdana edisi 11 Februari berakhir di sini. Kepada seluruh masyarakat Cina di Malaysia, selamat menyambut Tahun Baharu Cina. Terus patuhi SOP, sambut perayaan dengan norma baharu. Assalamualaikum. Gongsi Facai.